mengatakan, jangan sentuh hak orang Melayu. Jangan sentuh hak agama kami. Jangan sentuh. Dan jangan cuba sindir-sindir patriotik kami. Macam seperti Prof Siba tadi. Prof Siba bagus, suka lawat jenaka. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri serta Div-Div Kehormat atas penyempurnaan gimik perasingan sebentar tadi. Kita sebenarnya betul-betul kesuntukan masa dan saya buka pada satu soalan daripada tetamu-tetamu kita untuk bertanya pada panel sebelum kita pergi pada proses penggulungan. Kerana saya rasa pengurusan keselamatan berasaskan komuniti ini memang perkara yang cukup baik. Saya silakan. Boleh saya tanya soalan? Daripada mana saya tak pernah. Silakan. Sila kenalkan daripada organisasi, nama dan soalan yang ringkas serta padat. Nama saya Mas Rizie bin Saad, Presiden Perkit Malaysia, merangkap naik pengerusi Pertubuhan Pembela Islam. Pagi tadi saya tak dapat mic, tak beri peluang. Nombor 4, nombor 3 saja diterima. Sekarang tolong bagi peluang saya bercakap. Saya nak beri sikit pendapat. Saya tidak mewakili tokoh-tokoh dalam kerajaan. Saya tak mewakili penjawat awam yang makan gaji, dah ada etika kerja dalam jabatan. Saya mewakili NGO dan masyarakat grassroots di bawah. Kita dengar bagi rata. Jangan berdegar di peringkat atas maklumat begini-begini, benda tak sampai ke bawah. Banyak berlaku dasar bagus, on paper bagus, bajet bagus, sampai ke bawah jadi lain. Jadi sebab itu beri peluang kita bercakap. Baru betul, baru adil, rakyat di bawah boleh bercakap. Jadi sebab itu saya nak beritahu, ketiga-tiga panel tadi bentang dengan baik. Saya nak beritahu tadi bagaimana kita nak membina keselamatan berasaskan komuniti, bagaimana kita memberi idea berbagai tadi dengan masalah yang berlaku dalam negara kita. Pada pandangan saya yang terlibat lebih 30 tahun di grassroots, menangani masalah pencerobohan isu tanah di Pahang, menghadapi masalah isu arwah adik yang tak mendapat keadilan. Saya menangani masalah penghinaan kepada bangsa Melayu, menghadapi masalah penghinaan kepada agama Islam. Kita duduk dan juga saya penggerak, antara penggerak utama gerakan gelombang rakyat bantahan ISIS di dataran mereka. Himpunan teramai orang Melayu, hampir 1 juta. Tumbang kerajaan 22 bulan. Jadi saya nak ingatkan kepada ahli panel, kita nak supaya pandangan dari bawah ni tolong buka mana saluran kami nak bercakap. Selama ini masalahnya, saya tak nak komen pada Prof Lee Lantai. Saya tahu Tan Sri Lee Lantai dia NGO, dia faham di grassroots. Saya respekkan Tan Sri. Tapi bagi Prof, mungkin Prof penjawat awam. Prof tak bersama dengan kami di bawah. Jadi soalan tuan, jadi soalannya mana ialah, kita soalannya ialah saya nak minta Prof jangan salahkan tadi perkataan NGO terhegeh-hegeh pula nak pergi bantu. NGO bukannya orang yang bertanggungjawab utama untuk membantu rakyat sebab dia bukan dilantik oleh kerajaan. Dia cuma volunteers. Takkanlah volunteers jadi satu beban yang begitu besar. Terima kasih tuan. Jadi saya minta tolong adil dalam perkara itu Prof. Yang kedua, saya nak sebutkan tadi, soal keselamatan. Jangan sentuh hak orang Melayu. Jangan sentuh hak agama kami. Jangan sentuh. Dan jangan cuba sindir-sindir patriotik kami. Macam seperti Prof Siba tadi. Prof Siba bagus, suka lawat jenaka. Tetapi jangan sebut mak silau. Okey, terima kasih. Apa makna mak silau? Sebab, saya beritahu Prof, kami ini merasakan satu sindiran. Bukan satu gurauan. Okay, terima kasih. Tetapi kalau nak tunjuk kepala botak, saya pun kepala botak. Tetapi orang Melayu ni beradab, dia beralas.
Okay, terima kasih tuan. Tutup. Kita Terima kasih. tukar masa, terima kasih. Saya rasa satu respon yang baik daripada masyarakat awam kerana kita juga perlu mendengar suara hati masyarakat. Dan sebenarnya saya rasa satu perkara yang berlaku dalam perbincangan kita inilah kita menunjukkan bahawa pengurusan keselamatan berasas komuniti ini banyak keterbukaan, banyak silang budaya, banyak silang fahaman. Dan ia memerlukan satu pembentukan minda keselamatan daripada pihak atasan, pihak bawahan dan keseluruhannya. Jadi saya rasa itu satu soalan yang berhubung dengan saluran. Jadi dalam masa 1 minit, ada kita ada papan tanda di depan tu, Prof. Siva tu. Mungkin 1 minit sebagai kesimpulan dan saya pergi pada ahli panel lain untuk merumuskan. Silakan Prof. Siva. Ya, bagi saya rasakan bahawa ialah tanggungjawab bersama. Ya, saya kata Mat Silau tadi tidak sama sekali berniat untuk menyindir ataupun menyatakan Mat Kilau bukan nasionalis Melayu. Saya boleh edarkan di sini ya. Disenaraikan siapakah nasionalis Melayu termasuk Mat Kilau ada tersenarai dalam kertas kerja saya. Begitu juga bila saya katakan itu fasa pertama. Kita harus pertahankan sejarah, saya katakan tadi. Tidak pernah berniat untuk membelakangkan sejarah. Setiap fasa saya katakan. Ada fasa nasionalis Melayu, termasuk Mat Kilau saya senaraikan di sini bersama dengan Datuk Maharajalela, Datuk Pahaman, Mat Salo dan sebagainya. Cuma waktu-waktu begini, dalam pukul 3 petang, ada yang tersentak kerusi dan juga meja. Maka perlulah saya sertakan sedikit seluruh. Dan Mat Silau itu saya rujuk pada saya tak rujuk pada siapa. Dan kedua, kita memerlukan badan, bukan kerajaan, melengkapi agensi-agensi berwajib. Itu koordinasi yang berlaku di peringkat bawahan. Dan saya juga katakan tadi, Tuan, kita pertahankan perlembagaan dan juga perkara yang ada dalam rukun negara. Bila kita katakan kita pertahankan perlembagaan, kita lihat pada perkara 3. Agama Islam adalah agama persekutuan. Perkara 152 yang berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Perkara 153 kedudukan hak istimewa bukan hak istimewa Bumiputera. Perkara 181 yang berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang melengkapi soal kewarganegaraan. Ini adalah asas yang sudah dipersetujui, yang tidak boleh dirobek, diruntuhkan. Ini harus dipertahankan oleh semua. Bagaimana kita melakukan pengubahsuaian, kita membawa kepada nilai persamaan. Sebab itu dikatakan nilai keterangkuman bersama. Kita menghadapi apa saja cabaran, konflik dan juga krisis. Secara bersama. Ya, Silakan. sebagai rakyat Malaysia yang jujur kepada kesucian bumi Malaysia. Terima kasih. Buka ruang masa untuk kesimpulan. Silakan. Sebagai kesimpulan, saya boleh menyatakan di sini bahawa tanggungjawab untuk menguruskan keselamatan negara memanglah merupakan tanggungjawab kerajaan. Ini ialah satu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Oleh sebab pihak itu kerajaan yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti masalah-masalah yang berkaitan. Pihak kerajaan yang bertanggungjawab untuk membuat dasar tertentu. Pihak kerajaan yang membuat pelbagai perundangan dan juga langkah-langkah yang lain untuk menangani isu keselamatan. Tetapi yang paling penting juga saya nak berkongsilah dengan tuan-tuan puan-puan di sini itu ialah bahawa kita tidak boleh bergantung kepada satu pihak sajalah. Jadi masuklah pertubuhan bukan kerajaan untuk membantulah, dan itu saya anggap juga adalah tanggungjawab pihak NGO untuk membawa mesej yang penting kepada masyarakat berkaitan dengan keselamatan itu negara. Ini kerana pada akhirnya bila negara itu selamat, rakyat pun itu selamat. Kalau negara tak itu selamat, rakyat pun tak itu selamat. So jadi yang paling penting ialah memang NGO ini ada peranan tertentu, dan NGO saya sejak ditubuhkan sehingga hari ini memanglah kami banyak terlibat dalam program-program aktiviti bersama dengan anggota itu masyarakat. Tetapi cuma satu isu yang saya kerap kali timbul, dan itu ialah pihak NGO kekurangan kemudahan, kekurangan peruntukan,
kekurangan fasiliti yang lain. So jadi soal ialah bahawa saya haraplah bahawa pihak itu kerajaan memastikan bahawa apabila bajet tahunan dibentangkan di parlimen dan diluluskan, memang kerajaan ada tanggungjawablah untuk mengenal pasti mana-mana NGO yang betul-betul membuat program yang baik untuk keselamatan negara. Jadi pihak kerajaan harus membantulah memberikan peruntukan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Saya bukan nak berniat tidak berlaku adil, tetapi sebab Profesor Datuk Seri Muhammad Mustafa Ishak ni fellow dalam Manestrek. Jadi saya merangkumkan kesimpulan bagi pihak. Jadi secara keseluruhannya kita mengucapkan terima kasih pada partisipasi. Satu soalan respon yang baik pada masyarakat awam, tepukan kepada yang tanya soalan, tepukan pada ahli panel kita. Dalam pengurusan keselamatan berasas komuniti pendidikan dan keselamatan, kita kena berlapang dada. Kita kena mengakui bahawa wujud kesilapan di setiap tempat. Dan itulah yang dibangkitkan oleh Datuk Rozi, Ketua Pengarah Keselamatan Negara, bagaimana perubahan signifikan itu berlaku. Dan pembudayaan baru ini penting bagi semua untuk berlapang dada menerima secara konstruktif value dasar keselamatan negara. Pastikan setiap anda meneliti dokumen dasar keselamatan negara yang telah dibangunkan oleh Majlis Keselamatan Negara demi kebaikan kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih. Kita punya panel yang hebat, masa yang tidak mencukupi, dan kita punya audiens yang baik pada ni, agensi-agensi keberjayaan, pemimpin masyarakat. Saya Dr. Ninwadi Mak Nordin bersama dengan Tan Sri Lamtai, Profesor Datuk Seri Muhammad Mustafa Ishak, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian mengucapkan terima kasih kepada semua. Semoga dasar keselamatan negara dan pengurusan keselamatan negara menjadi satu elemen komprehensif sekuti yang didukung oleh kita bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.